pekerja seks. Dan baru-baru ni Jabatan Imigresen KDN, di bawah KDN telah berjaya menupaskan sindiket membekal wanita warga asing untuk tujuan seperti yang saya sebut tadi. Seramai 72 orang warga asing dalam satu operasi khas yang dijalankan pada 15 Jun lepas di 5 lokasi di Ceras dan juga Kepong. Dan operasi itu telah berjaya. Turut ditahan adalah 7 orang lelaki tempatan yang bertindak sebagai kapten dan penjaga premis itu sendiri. Dan operasi ini dijalankan berdasarkan maklumat dan risikan menahan seramai 72 warga asing yang terdiri daripada 4 lelaki Vietnam, 3 lelaki Bangladesh, seorang lelaki India, 43 perempuan Vietnam, 15 perempuan Indonesia dan 6 warga Thailand perempuan yang berusia antara 25 hingga 42 tahun lah. Jadi warga asing ni ditahan, yang ditahan ni tujuan dia adalah untuk berikan khidmat seks lah kepada pelanggan, dan semasa terbuat sebulan juga adalah pelanggan yang jadi inilah saya nampak ini adalah satu langkah yang baik daripada KDN tu sendiri untuk tindakan dan siasatan lanjut supaya mereka ni tak dapat nak cari makan dengan mudah, dengan haram lah di negara kita ni kan. Dan sebenarnya bukan perkara baru pegawai imigresen seluruh negara adalah kelompok penjawat awam yang paling ramai sebenarnya yang terlibat rasuah sebelum-sebelum ni. Jadi tindakan Menteri GPS yang seperti saya katakan tu sememangnya ada asas kan. Apatah beliau mendakwa kaki tangan imigresen tu meminta rasuah daripada pelancong asing RM3,000 hingga RM5,000. Selain tu kita ni, kalau kita tengok negara kita ni juga dirosakkan oleh penjawat-penjawat awam yang tidak amanah, yang rasuah ni. Alhamdulillah negara kita dipimpin oleh kerajaan yang benci pada rasuah. Cuma tinggal nak bersihkan saki-baki rasuah yang masih ada di kalangan penjawat awam ni. Dan penjawat awam yang baik kita sayang, yang jahat kita buanglah harap-harapnya kan. Begitu juga dengan ulama'. Okey, jadi pada 10 Mei berita harian mengeluarkan satu berita. Dia kata kaki tangan imigresen dituduh terima rasuah subahat seluduk parti. Okey, lepas tu 7 Jun bernama SPRM tahan pegawai imigresen bantu siasatan terima rasuah lebih RM500,000. Lepas tu ni berita harian juga rasuah 2 lagi pegawai imigresen Pahang ditahan pada 8 Jun 2023. Ini 2 tahun yang lepas. Pegawai imigresen didakwa terima rasuah terlibat pengubahan wang haram. Jadi ini semua berkaitan dengan salah laku lah dan rasuah yang dilakukan oleh mereka. Okey, baik. Saya nak dengan sukacitanya saya nak mewawarkan di sini. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima surat penghargaan oleh Imam dan Khatib Majlis Al-Aqsa Palestin kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kan, Khatib Masjid Al-Aqsa ni diberi penghargaan kepada Perdana Menteri kita dan doa negara dilindungi daripada rancangan jahat dan juga musuh-musuh. Ketua bagi Hal Ehwal Islam di Baitul Muqaddis Syekh Dr. Ikrimah Said Sobari telah mengutuskan surat penghargaan kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam surat berkenaan, Dr. Ikrimah yang juga dan musuh yang mampu menggugat kestabilan negara. Dia kata apa? Dia kata dalam surat tu, dia kata saya mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia dengan ucapan setinggi tahniah dan selawat sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh barakah. Dan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jal agar dilindungi tuan dan negara tuan daripada kelicikan orang yang merancang kejahatan
dan daripada musuh yang menceroboh, serta keamanan dan keselamatan dilimpahkan kepada Tuan dan rakyat negara Tuan, dan semoga perayaan ini memberi erti kepada Tuan dan kalian selamat dan sihat sejahtera. Itu adalah satu surat perhargaan daripada Imam dan Khatib Masjid Al-Aqsa Palestin lah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, syukur kan. Imam Al-Aqsa dan Imam Al-Aqsa dan Khatib Masjid Al-Aqsa Palestin. Okey, agak-agaknya ulama PAS ada tak terima macam tu. Itulah. Okey, jadi saya nak beritahu satu perkara lah berkenaan dengan PAS ini. Kan, siang tadi pun kita banyak ulas berkenaan dengan PAS kan. Okey, sebelum daripada tu, sebelum kita ulas ke kegagalan PAS tu sendiri, pada PRN 6 ni, di hari Sabtu ini, kan, kita santai sembang mengenai data. Sebab rasanya petang tadi adalah seorang tu, dia naik tiba-tiba dia nak bercakap pasal data. Nak bercakap pasal data. Data PRU 15, iaitu yang 7 bulan lebih yang lepas. 7 bulan lebih lah kan. 7 bulan lebih, hampir 8 bulan yang lepas lah. Kenapa? Kerana biasanya penganalisa politik dia akan guna data ini untuk buat jangkaan dalam pilihan raya yang seterusnya. Apa pilihan raya yang seterusnya? Pilihan raya yang seterusnya adalah pilihan raya negeri yang melibatkan 6 negeri. Betul. Kalau ikutkan kekuatan PH dan BN versus PN, Perikatan Nasional, kita boleh lihat keputusannya 3-3 seri lah. Dan PN ambil Kedah, Terengganu dan Kelantan. PH kekal di Selangor, Negeri Sembilan juga Penang. Betul tak? Faktor yang akan membezakan adalah yang pertama, peratusan keluar mengundi. Faktor yang kedua adalah transfer undi PN dan BN atau BN ke PN. Ramai yang jangkakan orang PH tak ada hal dalam undi calon PN, tapi orang BN, saya tak pastilah kan akan undi calon PH, tapi mungkin dia akan kan untuk mereka ni bekerjasama untuk jatuhkan PN. Akhirnya tetaplah penyokong parti keramat ni mungkin akan jadi kingmaker. Jangkaan saya, walaupun transfer undi BN ke PH tu mungkinlah rendah, tapi keputusan saya rasa 5-1. Kalau saya lah. Bagi saya susah Perikatan Nasional ni nak dapat Selangor, Negeri Sembilan, Penang ni jauh sekali. Berdasarkan fakta yang ada, kita boleh lihat pengundi 35 tahun ke bawah, majoritinya ramai yang atas pagar. Dan pengundi 35 ke atas, majoritinya undi PH dan BN. Dan pengundi atas 56 tahun memilih PH dan BN lebih daripada Perikatan Nasional. Pelaburan berjuta-juta Perikatan Nasional di TikTok, kita nampak agak berkesan pada PRU 15 yang lepas lah. Tambah dimainkan dengan politik kaum dan agama yang tak kesudahan itu. Dan meningkatnya emosi golongan, thank you Kento. Meningkatnya emosi, dia orang ni pandai meningkatkan emosi golongan muda lah. Itu strategi mereka lah yang agak mengena lah kan. Gitulah gamaknya. Yang tua-tua ni, mereka ni macam 56 ke atas, mereka lebih makan garam. Dah tahu momokan orang-orang politik ni, tetapi ada juga yang totok. Thank you Pok ni. Okay, kalau mengikut data, sekejap. Saya tunjukkan data Okay, saya tunjukkan data. Undian parti mengikut umur. Ini yang tak ditunjuk tadi tu. Ini mengikut PRU 14 lah. Kalau kita tengok golongan muda ni banyak masa ni sebab banyak tengok TikTok, dan masa ni kita tahu, tapi kalau dikombainkan dua ni, ini akan kalah. Dan kalau yang muda ni maknanya 20
5 ke atas lah, 25 hingga 35. Kalau kita tengok di sini, hampir sama sebenarnya BN dan PH. Tapi kalau dikombainkan BN, PH dan BN, mengikut umur 25 ke 35 ni, kita nampak melebihi 37% campur 20.4%, mengatasi 41.6%, kan. Mereka ni juga mungkinlah golongan ini ramai yang percaya kepada doktrin-doktrin dan pembohongan dan fitnah masa tu. Dan kalau kita tengok, ini dewasa yang 35 ke atas, 35 hingga 50 tahun, hingga 50 tahun. Yang ini kalau kita tengok memang memihak banyak kepada PH itu sendiri, dan kalau digabungkan dengan BN memang akan kalah lah. Mengikut usia 35 ke atas ni ramai yang mengundi BN dan PH. Mengikut usia 35 ke atas ni ramai yang mengundi BN dan PH. Mengikut usia 35 ke atas ni ramai yang mengundi BN dan PH. Mengikut usia 35 ke atas ni